Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum, dan subhanallah, tak lama lagi kita akan merayakan Hari Raya Kurban, dan saya pasti mungkin ramai yang masih belum membuat keputusan dekat mana mereka nak laksanakan ibadah kurban mereka, dan mungkin anda boleh mempertimbangkan untuk sama-sama melaksanakan ibadah kurban anda bersama-sama dengan Kurban Ikhlas, insya-Allah. Dan pada pagi ini kita bersama dengan dua orang wakilnya. Kita bersama dengan Encik Bilal Jailani selaku Ketua Sukarelawan Kurban Ikhlas, dan juga Encik Wan Ahmad Syakir Wan Ahmad Sunadi selaku pengurus projek Kurban Ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Dan mungkin boleh menceritakan sedikit tentang Kurban Ikhlas ini, dan bagaimanakah mungkin mereka yang belum lagi membuat keputusan nak kurban dekat mana, mungkin boleh bersama-sama dengan Kurban Ikhlas, insya-Allah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pengacara dan juga semua penonton-penonton. Di Kurban Ikhlas telah bermula sejak tahun 2014 lagi. Dan kita telah berpengalaman dalam mengendalikan korban ni sekitar 9 tahun lah. Jadi setakat ini alhamdulillah kita berjaya mengendalikan korban lebih kurang sekitar 4,000 ekor haiwan korban. Masya-Allah. Dan alhamdulillah yang menerima manfaat daripada aktiviti Kurban Ikhlas ni adalah sekitar 300,000 orang penerima manfaat, alhamdulillah. Jadi pada tahun ini kita Kurban Ikhlas fokus untuk dalam negara dan luar negara. Dan dalam negara kita ada dua tempat utama, iaitu di pedalaman Sabah dan Sarawak dan juga di perkampungan orang asli lah. Jadi kalau kita tengok dekat perkampungan orang asli ni, ramai ataupun banyak tempat yang tak mampu nak laksanakan ibadah korban kerana akses jalan yang agak limited dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok kos-kos korban, pelaksanaan korban dan juga kos penghantaran haiwan agak tinggilah di perkampungan orang asli. Dan juga manakala di pedalaman Sabah dan Sarawak pula, kalau kita tengok masih lagi ramai keluarga-keluarga yang mungkin dalam kehidupan mereka tak pernah langsung merasai daging sebenarnya. Ataupun paling kurang mungkin setahun sekali sahaja mereka yang mereka mampu untuk rasai daging lah. Dan bila kita lihat daripada riak wajah mereka, mereka sangat gembira lah, sangat bersyukur dan berterima kasih kepada mereka, peserta-peserta yang melaksanakan korban lah. Jadi untuk luar negara pula, kita tahun ni Kurban Ikhlas memfokuskan kepada negara jiran kita sendiri, iaitu di 4 negara Asia Tenggara lah, iaitu saudara seakidah kita sendiri dan juga saudara serumpun kita sebenarnya. Dan 4 negara ini adalah di Kemboja, Filipina iaitu Mindanao, di Patani Thailand dan juga di Aceh Indonesia lah. Jadi negara-negara ini kalau kita tengok sebenarnya mereka masih ramai yang tak mampu pun nak makan daging kerana harga yang sangat mahal lah. Jadi mereka menanti-nantikan sebenarnya musim korban ni, sebab setahun sekali ni lah jika direzekikan mereka akan dapat menikmati daging korban lah. Allahu Akbar. Masya-Allah. 9 tahun sejak 2014 Kurban Ikhlas beroperasi, dan saya percaya 9 tahun bukan satu tempoh yang sedikit, pastilah memberikan satu tempoh yang membina kredibiliti dan juga kepercayaan kepada orang, dan pasti ada banyak pengalaman yang dikutip daripada operasi-operasi kurban tersebut. Mungkin nak ceritakan sedikit apakah antaranya, insya-Allah. Kena saya dalam banyak kisah ni, saya paling suka kisah Muslim di Mindanao lah. Oh, insya-Allah. Sebab saya personally tak pernah tahu sangat tentang Muslim di Mindanao ni. Tapi lepas kita pergi, baru kita rasa wah, banyaknya kisah menarik di antara mereka. Apa yang kita tahu selama ni, mereka ni dalam peperangan, konflik bersaudara antara kerajaan dengan Muslim di Mindanao lah. Tapi rupanya pada 21 Januari 2019 mereka telah pun sign satu pelan damai antara kerajaan Filipina dengan kerajaan bangsa Moro untuk menubuhkan wilayah autonomi bangsa Moro. Jadi ada satu kerajaan Islam bongsu yang baru lahir di Asia Tenggara ni, iaitu kerajaan bangsa Moro autonomi. Dan ketua menterinya adalah Muslim, menteri-menterinya adalah Muslim, dan penduduknya 90% adalah Muslim, cuma di bawah paras kemiskinan. Menurut laporan UN pada 2018, daripada 100,000 keluarga, 75% hidup di bawah paras kemiskinan. Ini sebab ada perang 40 tahun yang lalu, sejak 40 tahun yang lalu, yang mana telah mengorbankan lebih 150,000 nyawa. Jadi mereka ni baru lahir satu kerajaan baru sebelum COVID dan baru nak membangun. Perlukan banyak kerjasama daripada negara-negara Islam, terutamanya jiran-jiran dekat. Mereka ni pergi sana 50% ataupun 40% boleh cakap bahasa Melayu. Masya-Allah. Muka macam kita. Dan ada sebahagian boleh cakap Arab, dan mereka cakap Melayu tu bunyi Sabah sikit. Dan sejarahnya mereka ni adalah dulu satu kesultanan dengan Sabah lah, Kesultanan Sulu dan Kesultanan Maguindanao. Jadi apabila saya pergi sana, dua pengajaran besar yang saya dapat adalah satu, hangatnya ukhuwah Islamiah
dengan kita, antara kita dengan penduduk sana. Korban adalah satu duta rakyat Malaysia yang pergi ke sana menghulurkan kasih sayang kepada mereka. Yang kedua adalah kehebatan Muslim di Mindanao mempertahankan identiti Islam mereka sehingga akhirnya berjaya membentuk sebuah kerajaan Muslim autonomi di sana. Jadi tuan-tuan, korban adalah satu misi dakwah, misi menghantar menghantar bantuan juga untuk membasmi kemiskinan. Moga-moga dapat kita bangunkan bersama kerajaan Islam Mindanao ini yang baru tumbuh ini, kita support sampai mereka stabil, insyaAllah. Subhanallah, satu latar belakang yang cukup menarik Betul. mengenai Tak sangka. kerajaan Mindanao. Kita boleh membantu dalam korban ikhlas kali ini, insya-Allah. Baik, mungkin berterangkan kepada mereka yang mungkin berminat untuk menyertai korban ikhlas kan, bagaimanakah caranya baik dalam maupun luar negara, insya-Allah. Baik, terima kasih. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekarang pendaftaran korban telah pun dibuka, korban ikhlas. Jadi kita ada package untuk dalam negara dan juga package untuk luar negara. Package dalam negara kita hanya serendah RM800 sahaja satu bahagian, di mana kita akan laksanakannya di Semenanjung, Perkampungan Orang Asli dan juga di pedalaman Sabah dan Sarawak. Kemudian untuk luar negara kita ada package serendah RM450 sahaja satu bahagian, di mana kita akan laksanakannya di negara jiran kita, saudara serumpun kita, iaitu di Kemboja, Indonesia, Filipina dan juga di Thailand lah, di Patani. Jadi macam mana nak daftar? Kepada tuan-tuan dan puan-puan, boleh layari korbanikhlas.com, korbanikhlas.com, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh daftar di sana dan boleh pilihlah tempat pelaksanaan korban yang ingin tuan-tuan dan puan-puan laksanakan. Dan juga jika ingin bank in, boleh bank in di nombor yang tertera di skrin tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian jika ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi melalui call ataupun WhatsApp di nombor 0378906086. Baik. Mungkin kepada mereka yang berkemampuan untuk melaksanakan ibadah korban, dan bagaimanakah saranan Encik Bilal kepada mereka untuk tahun ini? Tafadhal. Korban adalah bukti kecintaan kita kepada agama kita, kepada Tuhan kita, kepada Nabi kita. Dia adalah satu sunnah yang besar. Siapa yang berkemampuan tapi tak berkorban, Nabi kita jangan hampiri tempat solat kita. Jadi tuan-tuan, inilah masanya. Jom korban. Buat keputusan sekarang, jangan esok, hari ini. Dan kami mengalurkan tuan-tuan untuk bersama dengan korbanikhlas.com, satu pengendali korban kepercayaan anda. Amanah tuan-tuan akan kami laksanakan sebaiknya di tempat yang paling strategik supaya dapat memberikan manfaat dan pahala berlipat, insya-Allah, dan membangunkan sebaiknya umat Islam di tempat tersebut, insya-Allah. Itu amanah kita lah. Amin, amin, insya-Allah. Betul lah, itu korban bukan satu sunat yang dituntut, ya, sunat muakkad, insya-Allah. Jadi sama-sama kita ikhtiar untuk melaksanakan korban pada tahun ini dengan korban ikhlas, insya-Allah. Jazakumullah khair jaza buat Encik Bilal dan juga Encik Syakir dengan kesudian hadir pada hari ini untuk berkongsi mengenai korban ikhlas. Dan kita lihat seketika. Kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Terima kasih.